إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Alhamdulillah, kita sudah sangat hampir dengan bulan yang Nabi SAW bagi tahu kepada kita, uh, bulan yang pintu-pintu syurga akan dibuka dan pintu-pintu neraka akan ditutup serta syaitan akan dirantai. Begitu juga bulan ini yang mana Rasulullah SAW bagi amaran bagi sesiapa yang tidak mengambil, siapa yang tidak dapat mengambil manfaat daripada bulan Ramadan ini, maka dia sangat-sangat rugi. Dia sangat-sangat rugi. Um, Tanpa membuang masa lagi, salah satu daripada aktiviti uh, yang ada dalam bulan Ramadan ini ialah iktikaf. Di mana iktikaf ni kebiasaannya Rasulullah SAW akan beriktikaf pada 10 malam akhir. Cumanya kita buat pada malam ini sebelum bulan Ramadan sebab kita takut nanti kita tak sempat uh, nak adakan sesi yang macam ni. Kemungkinan kita akan sibuk dengan perkara lain dalam bulan Ramadan. Jadi tanpa membuang masa lagi, kita persilakan Dr. Amiruddin, seorang pensyarah daripada Fakulti Al-Quran dan Sunnah, Universiti Sains Islam Malaysia, untuk berkongsi dengan kita berkaitan dengan iktikaf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara ringkas. Kita berharap peserta-peserta yang hadir pada malam ini akan mendapat gambaran secara umum berkaitan iktikaf Rasulullah SAW. Dan selain daripada peserta malam ini, kita berharap mereka yang mendengar rakaman ini nanti juga akan mendapat perkara yang sama, insya-Allah. Jadi dipersilakan Dr. Amiruddin, falyatafaddal mashkura. Terima kasih Ustaz Latif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman mazida. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan, boleh dengar suara saya dengan jelas? Boleh. Ya, boleh. Baik. Jadi seperti yang Ustaz Latif jelaskan di awal tadi, kita hampir dengan Ramadan, dan kalau diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bermula maghrib esok bermulalah satu Ramadan, bulan yang penuh dengan barakah, keberkatan, keampunan dan segala-galanya di sana. Dia bukanlah 10 yang awal rahmah, 10 yang kedua keampunan, dan 10 yang ketiga pembebasan dari api neraka. Tetapi Ramadan itu daripada awal sampailah akhir, di sana ada pintu-pintu kebaikan yang sangat banyak. Sepanjang-panjang Ramadan itu adanya pengampunan dosa, sepanjang bulan Ramadan itu adanya rahmat, sepanjang Ramadan itu adanya pembebasan dari api neraka dengan ibadah yang dilakukan dan doa yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, sesuai dengan tajuk yang sama-sama kita akan kongsikan, saya bukan nak ajar tuan-tuan, saya nak berkongsi.
Jadi manfaatnya untuk diri saya dan juga sesiapa saja yang bersama-sama kita pada malam ini, insya-Allah. Suara saya jelas tuan? Jelas. Okey. Jelas. Ustaz Latif dah buat macam tu ya. Izinkan saya untuk kongsikan dengan tuan-tuan satu tulisan yang dikeluarkan oleh pejabat mufti wilayah pejabat bekas mufti wilayah Persekutuan yang juga bekas Menteri Agama, iaitu Dr. Zulkifli Al-Bakri. Okey, sekejap tuan Ustaz Latif, saya boleh share ke ataupun Ustaz Latif yang kontrol? Tak, boleh. Boleh okey, baik. Bismillah. Okey, tuan-tuan boleh nampak Irsyadul Fatwa? Boleh. Okey, alhamdulillah. Jadi seperti yang kita sedia maklum, salah satu sunnah Nabi SAW di dalam bulan Ramadan ialah beriktikaf. Selama ni kita selalu dengar iktikaf. Iktikaf tu apa dia? Jadi di sini suka saya kongsikan dengan tuan-tuan secara ringkas, tetapi insya-Allah mudah-mudahan padat, dan saya akan kongsikan selepas ni hadis-hadis yang berkaitan dengan iktikaf Nabi SAW. Jadi iktikaf maksudnya ialah duduk seketika. Iktikaf dari segi bahasa bermaksud ialah seseorang tu dia spend masa ataupun mengurungkan dirinya untuk sesuatu perbuatan. Sama ada perbuatan tu perbuatan yang dekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya seseorang tu dia mendiamkan diri di masjid setengah jam ataupun 1 jam ataupun 15 minit untuk muhasabah diri, ataupun dia duduk di dalam masjid untuk membaca Al-Quran, atau dia duduk dalam masjid untuk mendengar kuliah-kuliah agama, sama ada kuliah tu secara live ataupun dia duduk dalam masjid dan cari video-video agama yang dia suka. Tu duduk ataupun dia spend masa untuk kebaikan. Ada juga orang dia spend masa dekat satu-satu tempat ataupun satu-satu tempoh masa tetapi untuk tujuan dosa. Contohnya berfikir plan-plan yang jahat, untuk mencuri ataupun untuk hal-hal yang lain, sama ada yang tidak disukai, makruh ataupun yang membawa kepada dosa. Itu secara umum iktikaf, maksudnya memencilkan diri di suatu tempat kemudian melakukan aktiviti. Sama ada aktiviti itu baik mendapat redha Allah Azza wa Jal ataupun tak baik dan mendapat murka Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, di situ jelas tak tuan-tuan? Jelas. Okey. Saya tertarik dengan ta'arif yang disebut oleh Ibn Rajab Al-Hambali. Di situ ada, iaitu i'tikaf maksudnya ialah memutuskan hubungan dengan makhluk untuk kita spend masa itu dengan Al-Khaliq. Memutuskan hubungan dengan makhluk, dengan pasangan, dengan keluarga, dengan kawan-kawan, dan kita spend masa itu untuk kita untuk kita bermunajat, untuk kita beribadah kepada Al-Khaliq, iaitu Sang Pencipta, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi secara asasnya ialah iktikaf seseorang itu di masjid
ialah tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Iktikaf dari segi syarak, dari segi dalam erti kata yang sebenar, iktikaf dari erti kata yang sebenar ialah seperti yang ada dalam skrin di hadapan tuan-tuan, ialah menetap dalam masjid dengan tujuan untuk qurbah, untuk dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dilakukan oleh seorang muslim. Satu. Yang kedua, mumayyiz, yang sudah boleh bezakan mana baik mana buruk sekalipun dia belum lagi baligh. Mungkin anak 10 tahun, anak lelaki 10 tahun dia belum baligh. Umur 9 tahun belum baligh, tapi dia dah tahu mencuri itu berdosa, melihat aurat berdosa, menghina orang berdosa, dan dia tahu membantu orang, satu kebaikan yang Allah Ta'ala suka. Mendoakan orang, kebaikan yang Allah Ta'ala suka. Lagi, Muslim, dia sudah mumayyiz, dia berakal iaitu tidak gila, dan juga badannya ataupun tubuhnya itu mestilah bersih dari hadas-hadas besar. Sama ada junub, haid, nifas, dan juga dia menghalang dirinya daripada sebarang syahwat kemaluan. Maksudnya syahwat keinginan seksual. Ini yang disebutkan dalam Nihayatul Muhtaj. Okay, demikian juga yang disebutkan oleh Dr. Mustafa Al-Bugha, salah seorang tokoh bermazhab Syafi'i, tokoh kontemporari, bahawa beliau menyebutnya iktikaf tu ialah menetap dalam masjid dengan yang dilakukan oleh seseorang dengan niat tertentu, iaitu niat untuk dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa dalil ataupun hujah untuk seseorang tu beriktikaf? Dalam surah Al-Baqarah ayat 187, Nabi SAW, Allah berfirman, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Janganlah kalian bermesra dengan pasangan dalam keadaan kalian sedang beriktikaf di rumah Allah. Jadi iktikaf dia di masjid. Macam mana pula kalau iktikaf di rumah? Sekiranya ada halangan untuk ke masjid. Sedangkan seorang tu di bulan Ramadan, dia ada halangan. Halangan ni maksudnya ialah sekiranya 10 malam terakhir itu dia seseorang tu bertugas. Tugasnya pula bukan di masjid. Dia kena duduk dekat pejabat. Ataupun dia memang seorang petugas dekat pelantar minyak contohnya. Jadi dalam keadaan itu surau tak ada contohnya. Ataupun di mana saja yang dia tak boleh ke masjid, terhalang ke masjid atas satu-satu urusan kerja contohnya. Maka di sana para ulama beri kelonggaran untuk dia berdiam di dalam biliknya dan beribadah. Okey. Dalil yang kedua ialah hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, hadis yang ke-2025. Kata Abdullah bin Umar, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takifu al-ashr al-awakhir min Ramadan. Bahawa dahulunya Nabi sallallahu alaihi wasallam beriktikaf pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Tapi kita akan lalu hadis-hadis bahawa Nabi SAW beriktikaf 10 hari pertama, 10 hari kedua untuk mencari redha Allah Azza wa Jal. Tapi Jibril alaihi salam memaklumkan kepada baginda Nabi SAW bahawa keredaan Allah Ta'ala tu ada lebih banyak pada 10 yang terakhir, kerana di sanalah ada malam Al-Qadar. Lalu Nabi SAW mula beriktikaf pada 10 malam terakhir pada baki-baki tahun yang ada, kecuali pada tahun Allah Subhanahu wa taala mewafatkan Nabi SAW, iaitu tahun terakhir, tahun ke-10, maka Nabi SAW beriktikaf sebanyak 20 hari. 10 hari yang tengah dan 10 hari yang terakhir. Dalil yang ketiga, Nabi SAW seperti yang disebut oleh Aisyah radhiyallahu anha,
yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, hadis yang ke-1172, kata Aisyah radhiyallahu anha, kana ya'takifu al-ashra al-awakhira min Ramadan hatta tawaffahu Allah azza wa jal, thumma i'takafa azwajuhu min ba'dihi. Dahulunya Nabi SAW beriktikaf ataupun spend masa menyendiri di Masjid Nabawi selama ataupun pada 10 hari yang terakhir, hinggalah Allah Subhanahu wa taala mewafatkan baginda sallallahu alaihi wasallam. Selepas itu isteri-isteri baginda sallallahu alaihi wasallam meneruskan i'tikaf pada 10 malam terakhir selepas kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini menjadi dalil, kata para fuqaha, para ulama menyebut ini menjadi dalil bahawa wanita juga dibenarkan untuk beriktikaf ataupun beribadah di rumah Allah Azza wa Jalla di mana-mana masjid di dalam bulan Ramadan. Hukum beriktikaf. Dari dalil-dalil yang ada di atas, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebut iktikaf ini dialah satu sunnah yang amat-amat dituntut. Satu sunnah yang amat-amat dituntut. Dan disunnahkan pada keseluruhan waktu. Pada keseluruhan waktu ni maksudnya ialah di dalam bulan Ramadan ataupun di luar Ramadan. Cuma ia amat-amat ditekankan pada 10 malam terakhir. Dan tujuannya ialah untuk mencari malam Al-Qadar. Malam Al-Qadar. Kalau di Malaysia, 10 malam pertama cukup meriah masjid-masjid kita. 10 malam kedua dia surut sedikit. 10 malam ketiga surut banyak. Tapi ini beberapa tahun yang lama. Alhamdulillah sekarang ni kesedaran agama, minat agama, para asatidz, para ustaz-ustaz, para agamawan pun menganjurkan. Masjid-masjid di bandar, di kampung pun sudah mula banyak sejak beberapa tahun yang lalu menghidupkan 10 malam terakhir dengan qiyam dan juga aktiviti-aktiviti yang lain. Okey. Kata Al-Imam An-Nawawi lagi, siapa yang ingin mengikut petunjuk Nabi SAW dalam beriktikaf pada 10 hari yang terakhir dalam bulan Ramadan, maka hendaklah dia masuk masjid sebelum terbenamnya matahari pada malam ke-21 dan dia keluar setelah terbenamnya pada malam raya. Ini memang solid kan? Sekiranya tuan-tuan tidak ada halangan, tidak ada halangan, tidak ada kekangan kerja, demikianlah petunjuk Nabi SAW. Beriktikaf start saja azan maghrib malam 21 dan hanya baginda SAW kalau ada urusan pun baginda SAW seperti yang hadis yang kita akan bacakan nanti, Nabi SAW dalam keadaan iktikaf tu baginda tak keluar masjid. Kalau keluar pun hanya Nabi SAW pergi dekat tabir ataupun tingkap yang memisahkan antara rumah baginda SAW dengan Masjid Nabawi. Nabi SAW menghulurkan kepala baginda untuk Aisyah sikat rambut. Badan dalam masjid dan kepala je keluar, Aisyah sikat, kemudian Nabi SAW teruskan beribadah di dalam Masjid Nabawi. Sampailah malam malam yang kita takbir tu, itulah Nabi SAW stay dekat masjid. Nanti kita akan lalu fatwa-fatwa ataupun huraian-huraian para ulama. Apa hukum untuk kita keluar dari masjid sekiranya ada keperluan. Rukun-rukun i'tikaf seperti yang digariskan oleh para ulama ialah yang pertama ialah mu'takif, iaitu orang yang nak beriktikaf dan individu tu mestilah Muslim. Kemudian dia mumayyiz, tak semestinya baligh. Kemudian dia berakal, bukan gila. Kemudian dia bersih dari hadas besar. Menunjukkan kalau kita sebagai ibu ayah, ibu bapa, kita boleh juga bawa anak-anak. Dan kita didik mereka untuk kalau tidak kita didik mereka untuk baca Quran. Hatta kalaulah kita nak ajar mereka agama, nak ajar Quran, kita nak ajar mereka membaca, juga diizinkan.
Yang kedua ialah masjid. Jadi tempatnya ialah di masjid. Nabi SAW ataupun Allah Ta'ala kata tadi, وَلَا تُبَاشِرُهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. Jangan kamu mengadakan hubungan kelamin, hubungan intim dengan pasangan dalam keadaan kamu sedang beriktikaf di dalam masjid. Jadi tempatnya ialah masjid. Masjid besar ke, masjid kecil ke, itu kalau masjid tu masjid yang didirikan solat Jumaat, maka itu lebih baik. Kerana Nabi SAW beriktikaf dekat Masjid Nabawi. Dan Masjid Nabawi di sana didirikan solat Jumaat. Kalau kita di tempat kita ada surau Jumaat, ataupun ada di tempat kita ada surau biasa yang tidak ada solat Jumaat, boleh ke? Jawapannya boleh, sebab surau yang ada di Malaysia, surau tu maksudnya ialah tempat solat, tempat khas solat yang ada imam yang rasmi dilantik, ada muazzin yang dilantik, memang tempat tu khas untuk solat, maka ia adalah dianggap masjid dan diizinkan untuk atau dibenarkan untuk kita beriktikaf. Mungkin masjid yang didirikan solat Jumaat jauh, jadi yang ada yang paling dekat ialah surau, maka di situ juga boleh kita iktikaf. Yang ketiga ialah niat, iaitu niat kita ke sana untuk beriktikaf. Kerana niatlah yang membezakan ibadah dan juga adat. Kalau seseorang itu dia ke masjid, tapi tujuannya ialah untuk mencuci masjid, jadi dia tak niat pun untuk beribadah dan dekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal, maka dia tidak dikira iktikaf. Ada orang sebab iktikaf dia ialah ibadah yang khusus, duduk dan menyendiri untuk dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dekatkan diri tu dia ada banyak jenis, ada banyak kategori. Ada orang dekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal dengan tunaikan solat sunat. Ada orang duduk dan muhasabah tentang kisah-kisah silamnya. Mungkin dahulu dia jauh dari Allah Ta'ala, lalu dia duduk dan dia bersyukur sebab dapat spend masa di masjid dalam 10 hari yang terakhir pula tu. Jadi dia seronok sambil dia merenung nikmat-nikmat yang banyak yang Allah Ta'ala berikan kepada dia. Ada orang mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala iktikaf dalam keadaan dengan membaca Al-Quran. Ada juga yang buat halaqah Quran, tadarus. Ada orang membuat halaqah agama, iaitu majlis agama. Sama ada majlis agama tu baca ayat Quran dan huraian tafsirnya, atau baca hadis dan huraian syarahnya, atau perbincangan fiqh tentang puasa, tentang umrah yang nak ditunaikan, ataupun sunnah-sunnah Nabi SAW tentang hari raya, dan juga apa-apa saja perbincangan agama dalam urusan akidah, dalam urusan akhlak, penyucian jiwa dan lain-lain. Jadi iktikaf ni dia bukan semata-mata solat atau bukan semata-mata membaca Al-Quran, tapi dia luas, asalkan semuanya itu mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syarat yang keempat atau rukun yang keempat ialah di dalam masjid kita menetap di situ. Berapa lama nak kita menetap? Okey. Cuba tuan-tuan tengok di situ, tidak sah iktikaf melainkan seorang itu beriktikaf di dalam masjid dalam kadar tempoh yang dinamakan sebagai menetap oleh kebanyakan orang. Maksudnya oleh kebanyakan orang, oleh penilaian masyarakat dengan penilaian yang masuk akal. Jadi kalaulah menetap tu, kalau yang disebutkan di sini, kadarnya melebihi kadar tamakninah. Kadar tamakninah dalam rukuk ialah pada kadar membaca subhanallah. Katalah kita kata 2 saat atau 3 saat duduk dalam masjid, diam membaca Al-Quran. Contohnya dia baca itu Alif Lam Mim, ayat pertama surah Al-Baqarah sampai ayat kelima. Lepas tu dia tutup Quran, dia simpan balik ke arak, kemudian dia pun keluar. Itu juga dikira iktikaf.
Yang tidak dikira i'tikaf ialah dia tak menetap. Masuk pintu kanan, keluar pintu kiri. Ataupun masuk masjid, sampailah kat depan, pergi kat pejabat imam, kemudian tanya sesuatu, tanya imam bila nak masak bubur lambuk ke kan, bila nak buat aktiviti tu, bila nak buat aktiviti ni, lepas tu dia keluar balik. Itu tidak dikira i'tikaf sebab dia sekadar masuk lalu dan keluar balik. I'tikaf sekurang-kurangnya pada kadar tamak-ninah. Kita ambil lah 5 saat, 10 saat duduk. Itu minimum. Atau sekurang-kurangnya dia masuk dan dia solat 2 rakaat taubat ke, atau solat sunat 2 rakaat, solat sunat mutlak, dan apa saja kebaikan, yang penting dia duduk dan dia mendiamkan diri seketika. Dalam keadaan orang tu beriktikaf, apa yang haram untuk dia lakukan? Yang pertama ialah perbuat hubungan suami isteri, hubungan intim. Kemudian kerana larangan tu, wala tubashiruhunna, dan jangan sekali kamu adakan hubungan kelamin dengan pasangan, dengan isteri-isteri. Jadi itu tidak dibenarkan. Perkara yang boleh untuk kita lakukan semasa kita i'tikaf, memakai wangi-wangian, memakai pakaian yang terbaik yang kita ada, bukan mesti baru, tapi pakaian yang terbaik yang kita ada. Kemudian makan di dalam masjid dengan keadaan terjaga, ada adabnya, tidak bersepah. Sebab 10 malam terakhir kita pasti nak spend masa sebanyak-banyaknya dekat dekat Masjidil Haram kan. Contohnya Allah Ta'ala pilih tuan-tuan puan-puan sebagai tetamu Allah Ta'ala nanti, mudah-mudahan kita tentunya bila kita nak menunaikan umrah di dalam bulan Ramadan, pastinya kita akan spend masa yang banyak, dan kita memang berazam untuk menghabiskan banyak masa dekat masjid. Termasuklah semasa kelilimu waktu solat nak di situ. Kemudian kita nak solat di dalam, bukannya di atas jalan-jalan raya ataupun di dataran masjid. Jadi antara satu waktu solat ke satu waktu solat, kita sayang nak tinggalkan tempat tu. Jadi kita boleh makan dalam tu, iaitu terutamanya pada waktu sahur ataupun waktu yang kritikal, iaitu antara maghrib dengan isyak. So waktu itulah kita nak berbuka, waktu itulah kita nak solat maghrib, dan kita nak jaga tempat kita supaya kita boleh berada di situ sampailah isyak dan seterusnya. Saya yakin bagi tuan-tuan yang telah pun ada pengalaman menunaikan umrah ataupun haji, kalau di luar bulan Ramadan pun, di luar bulan Ramadan, kalau kita keluar dari hotel, sekalipun hotel kita paling dekat dengan Masjid Nabawi, kalau kita keluar setengah jam sebelum azan, pasti kita akan solat di atas jalan raya. Jadi nak untuk dapatkan tempat di dalam bangunan masjid, kita akan keluar sejam setengah ataupun 2 jam sebelum masuk waktu. Betul tuan-tuan? Saya pasti tuan-tuan sudah ada pengalaman, sebahagian tuan-tuan barangkali ada yang kali pertama. Okay. Kemudian dibolehkan untuk berbekam dengan syarat terpelihara lah daripada percikan-percikan darah, sama ada pada pakaian ataupun ruangan masjid. Boleh untuk orang yang beriktikaf mengahwinkan orang lain, bersungguh-sungguh membaca Al-Quran dan mengulang kaji ilmu, berjual beli. Tapi jual beli ni dia makruh dalam kebanyakan mazhab. Tapi mazhab Imam Ahmad bin Hanbal dia kata haram. Sebab masjid ialah tempat untuk kita berjual beli pahala dengan Allah Ta'ala. Masjid untuk kita meraih keuntungan akhirat. Masjid bukan tempat meraih keuntungan dunia. Okey. Begitulah secara ringkas. Alhamdulillah tepat pun 30 minit. Secara asas i'tikaf yang Nabi SAW melakukan, yang baginda lakukan
dan juga kupasan-kupasan dari segi hukum hakam fiqh yang telah disusun oleh Datuk Dr. Zulkifli Al-Bakri pada tahun 2016 ketika artikel ni dikeluarkan. Kemudian sekarang saya nak kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan hadis-hadis Nabi SAW berkaitan dengan hadis-hadis i'tikaf. Boleh tuan-tuan bersama-sama dengan saya lagi? Boleh. Okey, baik. Boleh. Alhamdulillah. Okey, teks ni dia semuanya di dalam bahasa Arab. Saya akan bantu tuan-tuan dan puan-puan untuk terjemah dan juga huraian, insya-Allah. Okey, start dari sini lah. Bab i'tikaf pada 20 yang terakhir mengharapkan malam Al-Qadar. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata Nabi SAW pernah beriktikaf pada 10 yang di tengah-tengah. 10 yang di tengah-tengah. Dan ni berlaku pada 1 tahun. Kemudian sambung pula dengan 10 yang kedua. Tetapi selepas didatangi oleh Jibril alaihi salam, dan Jibril menganjurkan untuk baginda untuk mencari redha Allah Taala, mencari malam Al-Qadar, iktikaflah pada 10 yang terakhir kerana malam Al-Qadar berada pada tempoh tersebut. Okey, bab yang seterusnya pun sama juga dan hadis yang sama. Bab i'tikaf pada 10 malam yang terakhir di bulan Ramadan. Hadis dari Abdullah bin Umar, macam yang kita tengok dekat artikel Mufti KL tadi, bekas Mufti KL, kata Abdullah bin Umar, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dahulunya baginda sallallahu alaihi wasallam beriktikaf al-ashr al-awakhir min Ramadan. Beriktikaf pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Aisyah radhiyallahu anha, pun hadis ni kita dah lalu tadi. Aisyah kata anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu al-ashr al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah Ta'ala thumma i'takafa azwajuhu min ba'dihi. Sesungguhnya Nabi SAW beriktikaf pada 10 malam terakhir sehinggalah Allah Ta'ala mewafatkan baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian isteri-isteri baginda pula kemudian isteri-isteri baginda meneruskan iktikaf di bulan Ramadan 10 yang terakhir. Jadi saya difahamkan Ustaz Latif kata yang join malam ni ada yang bermula tengah Ramadan sampailah habis. Ada yang 10 yang terakhir. Jadi mudah-mudahan kita dapat mengikut petunjuk Nabi SAW apabila direzekikan oleh Allah Ta'ala kelak di hujung 10 Ramadan yang terakhir, dan mudah-mudahan urusan tuan-tuan dan puan-puan kita semua dimudahkan oleh Allah Azza wa Jal. Daripada kita di sini sampailah kita di sana, segala urusan ibadah kita dimudahkan, diterima, hinggalah kita pulang semula ke tanah akhir. Bab dhammi al-ashri al-wasti ila al-akhir li ziyarati al-ajr. Bab menggabungkan 10 yang pertengahan dan 10 yang terakhir untuk membanyakkan pahala, untuk membanyakkan kebaikan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abu Hurairah kata kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fi kulli Ramadan 10 ayyam falamma kana al-'am alladhi qubida fihi i'takafa 20 yawman. Biasanya Nabi SAW i'tikaf setiap tahun 10 hari. Tetapi pada tahun
Allah Ta'ala wafatkan Nabi-Nya tahun ke-10 tu, baginda mengiktikaf ataupun baginda beriktikaf selama 20 hari. Bab Nabi SAW mengqadha iktikaf. Iktikaf dalam bulan Ramadan ni baginda tak sempat lalu baginda iktikaf selepas tu, iaitu di bulan Syawal. Pernah ke berlaku? Ya, pernah berlaku. Berlaku ni sebab, saya ringkaskan hadis ni. Aisyah radhiyallahu anha, dia kata Nabi SAW iktikaf 10 malam terakhir. Lalu Aisyah pun meminta izin dekat Nabi SAW untuk join iktikaf. Lepas tu bila Aisyah dah join, Hafsah, isteri Nabi SAW, nampak Aisyah iktikaf. Dia pun, Hafsah minta Aisyah, tolong tanyakan Nabi SAW, boleh tak saya nak iktikaf sekali. Jadi dia diberi keizinan, Hafsah pun join. Zainab binti Jahash, isteri yang lain, isteri ketiga pula, nampak 2 orang madunya iktikaf, dia pun iktikaf. Tetapi mereka buat macam buat penghadang-penghadang dekat Masjid Nabawi hingga penuh kan, hingga penuh, dan Nabi SAW tak ada tempat nak iktikaf. So kerana halangan begitu, Nabi SAW iktikaf di bulan Syawal. Terdapat juga ada riwayat Nabi SAW bermusafir di bulan Ramadan, dan kerana tak dapat nak iktikaf di Masjid Nabawi, Nabi SAW iktikaf di bulan Syawal. Soalannya, ke manakah Nabi SAW bermusafir? Permusafiran Nabi SAW hanya satu saja tujuan, tuan-tuan, iaitu berjihad. Kemungkinan semasa Fathu Makkah, semasa pembukaan kota Makkah ataupun nak rampas mula kota Makkah, dia berlaku pada bulan Ramadan. Jadi waktu tu Nabi SAW berada di perantauan, on the way nak ke Makkah, yang pada waktu itu di dalam penguasaan Quraisy, kafir musyrikin. Maka Nabi SAW tak dapat nak spend masa dekat Masjid Nabawi. Jadi Nabi SAW qadha iktikaf tu di bulan Syawal. Satu lagi kes qadha ni ialah Umar radhiyallahu anhu, beliau pernah bernazar untuk beriktikaf. Dapat satu malam pun jadilah kan, semasa dia di zaman jahiliyah. Lepas dah masuk Islam, Sayyidina Umar ditanya Nabi SAW, macam mana dengan nazar saya yang saya buat masa saya jahiliyah dulu, saya nak iktikaf dekat Masjidil Haram ni satu malam. Nabi SAW kata, lakukanlah. Sebab bila orang tu bernazar, nazar yang baik, maka dia kena tunaikan. Sebab tu janji dia dengan Allah Azza wa Jal. Kalau di bulan Ramadan tu ada halangan dan seumpamanya, dia tetap kena lakukan. Maka Umar radhiyallahu anhu pun kerana nazarnya itu, maka beliau pun iktikaf. Bab yang ke-10, bab masuk iktikaf selepas solat subuh. An Ummul Mukminin Aisyah qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada an ya'takifa shalla al-fajr thumma dakhala mu'takifahu. Maksudnya ialah Aisyah kata Nabi SAW apabila nak memulakan iktikaf, baginda solat subuh dan terus stay dekat masjid beriktikaf. Jadi dia punya waktu ni tuan-tuan fleksibel kan? Yang kita tengok dalam artikel tadi, start maghrib malam 21. Hadis yang di sini pula menunjukkan solat subuh. Selepas solat subuh, iktikaf terus, stay terus kat situ. Maksudnya ialah dia berdasarkan kelapangan seseorang. Siapa yang dapat spend 10 hari, Alhamdulillah. Allah Ta'ala beri dia keluasan masa. Barangkali ada orang, dia hanya sempat pada hari ke-27, 28, 29, 30. Dia dapat 3-4 hari yang terakhir. Seminggu awal tu dia bekerja, tak ada keizinan dari majikan. Jadi apa keadaan sekalipun,
Iktikaf tu ialah sekurang-kurangnya duduk pada kadar tamak-ninah 10 saat, 20 saat dengan tujuan untuk beribadah dan juga mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal. Dan siapa yang diberi kelebihan, dia nak betul-betul nak spend masa ikut sunnah Nabi SAW, dia spend 10 hari. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan yang bakal menjadi tetamu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Ta'ala mudahkan untuk kita berada di masjid, dan kalau kita nak keluar pun biarlah kerana ada hajat-hajat yang tertentu. Bab i'tikaf wanita di masjid, bab i'tikaf an-nisa fil masjid. Okey, pun hadis yang sama, Nabi SAW i'tikaf di masjid hinggalah baginda wafat, lalu diteruskan i'tikaf itu oleh isteri-isteri baginda SAW. Hadis ni pun berulang hadis yang di atas, bahawa ramainya isteri-isteri baginda SAW i'tikaf di masjid, menunjukkan mereka ataupun wanita juga boleh untuk beriktikaf di masjid. Bab i'tikaf al-mustahadah, i'tikaf seorang wanita yang keluar darah istihadah. Darah istihadah ialah darah yang keluar selepas tempoh haid. Contohnya haid 7 hari, tiba-tiba ke 9 keluar darah. Maka dalam keadaan begini, Aisyah radhiyallahu anha kata, dia kata, saya beriktikaf dengan Nabi saya beriktikaf, dia kata, masa Nabi SAW iktikaf, ada seorang wanita, ada salah seorang isteri Nabi SAW iktikaf dengan Nabi SAW, tetapi dia keluar darah di luar tempoh haid, lalu isteri Nabi SAW itu, salah seorang itu meletakkan kain ataupun kapas untuk menahan dari darah tadi keluar, kemudian dia pun solat ataupun beribadah di masjid. Jadi untuk istihadah tidak ada halangan. Adapun wanita yang haid ataupun nifas, mereka tak boleh untuk iktikaf, sebab itu halangan iktikaf kerana berada dalam keadaan hadas yang besar. Apakah mesti berpuasa semasa iktikaf? Aisyah radhiyallahu anha kata, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam tarqal i'tikafa fi syahri Ramadan hatta i'takafa fi al-ashr al-awakhir min Syawal. Tak semestinya di bulan Ramadan. I'tikaf yang Nabi SAW juga pernah lakukan pada 10 hari pertama di bulan Syawal. Ini juga menunjukkan bahawa Nabi SAW mengganti ataupun mengqada i'tikaf yang baginda tak dapat buat 10 malam terakhir di dalam bulan Ramadan, baginda lakukannya ataupun menggantikannya di dalam bulan Syawal, 10 Syawal yang pertama. Okay. Apakah masa kita i'tikaf nanti di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi, boleh tak kita keluar? Okay, bab yang ke-14, bab keluarnya orang yang beriktikaf tu dari masjid kerana ada hajat-hajat tertentu seperti menziarahi orang sakit atau mengiringi jenazah atau seumpamanya. Aisyah radhiyallahu anha, dia kata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i'tikaf, dan baginda menghulurkan kepala baginda kepadaku untuk aku menyikat rambut baginda. Dan Nabi SAW tak keluar dari rumah melainkan untuk memenuhi hajat-hajat manusia. Okey, hadis yang kedua dari Aisyah, isteri Nabi SAW. Dia kata, saya pernah masuk ke dalam rumah untuk hajat, untuk kerana sesuatu hajat. Aisyah dari dalam masjid, tapi dia keluar dari masjid masuk ke rumah untuk menziarahi salah seorang orang sakit. Manakala Nabi SAW pula, kalau tak ada hajat, baginda tak keluar. Kalau ada berhajat sekalipun, contohnya nak minta Aisyah sikatkan rambut, baginda hulurkan kepala sahaja.
Maksudnya di sini para ulama menghuraikan seseorang itu kalau benar-benar ada urusan, maka dia dibolehkan keluar. Kalau keluar untuk membeli barang pun termasuk. Untuk hantar baju dekat laundry kan, dobi pun salah satu keperluan. Untuk membeli ubat dekat farmasi pun salah satu keperluan. Jadi tuan-tuan sendiri akan nilai keperluan tu benar-benar perlu ataupun kalau tak ada pun tidak menjadi halangan. Kalau kita keluar tanpa ada apa-apa halangan, apakah terbatal iktikaf tu kan? Dia kuranglah pahala, dia kurang pahala dan tak dapatlah pahala yang perfect macam Nabi SAW iktikaf 10 hari di bulan Ramadan, di Ramadan yang terakhir. Wallahu ta'ala alam. Saya ingat setakat tu saja. Bab-bab yang seterusnya pun sama juga berulang ataupun kebanyakannya yang telah pun kita kongsikan di atas tadi. Wallahu ta'ala alam. Alhamdulillah. Sekarang dibuka kepada soal jawab jika ada. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak tanya, kalau kata yang perempuan kan tambah-tambah memanglah kalau ikut isteri Rasulullah pun memang dia beriktikaf di masjid, tetapi macam contohnya kalau kita pergi Mekah ni, kita memang niat nak beriktikaf, especially yang malam-malam terakhir Ramadan tu. Cuma sebagaimana kita sedia maklum bahawa kalau kita terlewat ke sikit ke apa ke semua, kita tidak mempunyai space ataupun ruang dalam masjid. Sedangkan kita dah niat dah nak beriktikaf di masjid. Jadi kita terpaksalah duduk di luar masjid ke macam mana ke. Jadi adakah kita punya niat tu ataupun kita punya iktikaf tu boleh diambil kira sebagai beriktikaf walaupun kita berluar di perkarangan masjid lah maksud saya. Di luar bangunan masjid lah maksudnya. Di luar sebab sedangkan niat kita memang kita nak masuk tapi sebab mungkin terlalu penuh orang ramai sangat kan. Baik. Jadi kita terpaksa duduk di pinggir-pinggir tu dia apa orang kata perkarangan. Sedangkan niat kita memang kita sangat-sangat untuk beriktikaf. Jadi macam mana? Saja apa ni kemungkinan berlaku tu Ustaz sebab orang ramai kan kalau malam akhir tu 10 Ramadan terakhir tu. Betul. Ustaz nak jawab? Okey, Puan Lailah Muhammad Darus kan. Okey. Sekalipun dalil-dalil banyak menunjukkan bahawa Nabi SAW iktikaf di dalam bangunan, tetapi para ulama Arab Saudi mereka telah keluarkan fatwa bahawa dataran-dataran di sekitar itu juga termasuk, hatalah jalan-jalan tu pun termasuk di dalam dianggap masjid kerana perluasan tu dia sudah memakan kawasan yang luas. Sebab tu hatta seseorang itu yang solat di masjid dekat Menara Jam ataupun dia solat dekat surau hotel. Surau tu betul-betul menghadap Masjidil Haram. Dia ke atas dia boleh nampak Kaabah tu di bawah. Kan? Jadi orang-orang yang solat di surau hotel kan, sekalipun fatwa Arab Saudi kata mereka juga termasuk mendapat pahala seakan macam solat di dalam bangunan tu. Sebab perluasan tu di masjid tu dia diluas hingga dataran-dataran tu juga termasuk di dalam dianggap sebagai masjid. Jadi sekiranya seseorang itu memang berniat, sebab tak ada siapa yang nak tunaikan umrah pada 10 malam terakhir ataupun daripada pertengahan Ramadan sampai terakhir. Kebanyakan ataupun hampir semua ataupun semuanya memang berniat untuk iktikaf, tapi kerana terlalu ramai sampai tak
dapat nak masuk, jadi hanya berada di pekarangan, maka janganlah bersedih kan, sebab dia juga ataupun seorang tu telah pun dianggap berada di dalam masjid. Terjawab tak puan? Ya, Alhamdulillah, terima kasih Ustaz pencerahan yang diberikan. InsyaAllah kita cuma doa dipermudahkan Ustaz. Amin ya Rabb. Soalan seterusnya. Boleh tak bawa bedding atau selimut untuk tidur dalam masjid atau ada cadangan lain? Apa saja yang kita bawa untuk keselesaan kan? Katalah kalau kita dapat masuk, alhamdulillah sebab kapet pun tebal kan? Tapi kalaulah jenis yang macam Puan Lailah tanya tadi, kat luar kan, atas lantai, atas marmar tu pula kan, sejuk, boleh tak bawa sekadar lapik dan seumpamanya, tidak menjadi halangan. Wallahu ta'ala alam. Ya, seterusnya ada soalan lain? Kalau soalan ini spesifik kepada Masjidil Haram, kita kena tengok peraturan dia lah. Adakah mereka benarkan bawa tilam, selimut. Setakat yang saya dengar, beg pun tak boleh bawa masuk kalau 10 akhir Ramadan ni. Itu Masjidil Haram dululah. Sekarang ni tak pasti. Yang tuan-tuan dan puan-puan punya giliran ni, wallahu alam. Kita tengok peraturan baru nanti, insyaAllah. Okay, terima kasih Ustaz. Soalan lagi. Nabi tidur berapa jam? Jam. Okey, dia tidak ada nas yang spesifik berapa jam. Okey. Ya, jawapan yang ringkas. Tiada nas yang memberitahu berapa jam. Cuma yang Nabi SAW pesan ialah untuk kita berikan hak kepada badan kita. Maksudnya ialah kalau kita rasa kita perlu, badan kita perlukan rehat 4 jam contohnya, maka 4 jam lah kita kena tidur. Iaitu jangan menyeksa badan, sebab itu yang ditegur oleh Nabi SAW terhadap 3 orang yang seorang tak nak berkahwin sebab dia nak ibadat je. Kemudian seorang ni dia tak nak tidur, dia nak bangun sepanjang malam. Seorang ni dia nak berpuasa setiap hari, 365 hari kan. Lalu Nabi SAW tegur mereka ni. Ya, seterusnya. Kalau ada masalah tidur, boleh qiyam juga ke? Kalau ada masalah insomnia, tak boleh tidur malam, bolehkah qiyam? Tidak menjadi halangan kan? Tidak menjadi halangan untuk orang yang tak boleh tidur malam untuk tidak qiyam. Jadi kalau orang tu dia ada penyakit yang sebegitu, ibadat dia tu pun dianggap qiyam. Masya-Allah. Qiyam ni tuan-tuan dia bukan dah mesti solat kan. Qiyam ni adalah bangun pada waktu malam, ataupun kalau daripada lepas isyak dia tak boleh nak tidur, dia menetap di dalam masjid tu tak semestinya dengan solat. Dia duduk membaca Al-Quran, lepas baca Quran dia muhasabah diri, dia bermunajat, dia berdoa, lepas tu rehat sekejap. Rehat tu nak luruskan tulang belakang ke, nak baring sekejap, tidak menjadi halangan. Hatta kalau muhasabah tu sambil baring kan, sambil baring duk letak tangan kat situ kan, juga dianggap sebagai i'tikaf.
Yang penting dia berada dalam keadaan sedar dan dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, kita ada review balik ke pasal kita punya apa ni untuk apa rukun-rukun semua tu, kita review balik ke ataupun bila kita ni lah walaupun kita dah bukan pertama kali tapi mungkin kata mengingatkan balik apa semua kita punya perjalanan umrah kita tu, macam mana pelaksanaan umrah kita tu, ada kita review balik tak Ustaz? InsyaAllah ada, insyaAllah. Biasanya, kebiasaannya kalau untuk jemaah umrah ni biasanya sebelum maknanya bila kita dah ihram, bila kita sampai di hotel, biasanya kita akan buat taklimat dulu. Dan kalau jemaah yang masuk Madinah dulu, biasanya akan ada satu sesi untuk ulang kaji lah. Ya. Okay, ada soalan lagi? Maaf, Tadi ada tanya lagi. soalan. Baring sebentar, batal wuduk ke? Makanan atau minuman untuk dapatkan kekuatan untuk qiyam. Ustaz Latif, tafadhal. Silakan. Sekiranya kita baring tapi tak tertidur, dia tak batalkan wudu. Baring dalam masjid kan, baring untuk melegakan badan, dia tak batalkan wudu. Kalau tertidur tapi tidur ayam ataupun 50-50 kan, kita masih dengar suara orang kat sebelah, cuma kita rasa nak tertidur tapi tak tidur lagi kan, tu masih selamat wudu. Tapi kalau kita lost kan, memang sekalipun seminit ataupun kurang seminit, memang deep sleep kan, seminit ke ataupun kurang, jadi wudu tu batal. Tips makanan atau minuman untuk buat dapatkan minuman. kekuatan untuk qiyam. Ataupun macam Ustaz Latif kata, bergantung kepada peraturan ataupun SOP yang terkini lah kan, pengurusan Masjidil Haram. Kalau dibenarkan, alhamdulillah. Kalau tak dibenarkan, kita ikhtiar lah untuk kita jaga semua tu kan. Okay. Makanan, minuman, kalau nak dapat kekuatan untuk qiyam ni, tidur siang lah kan. Siang tidur, malam jaga. Okey, jika tiada soalan lagi, setakat ini saja. Masih ada lagi? Okey, saya kira sekadar ini sahaja soalan untuk Ustaz Dr. Amiruddin. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan, dan terima kasih juga kepada Ustaz Amiruddin atas perkongsian malam ini. Jadi kita akhiri sesi malam ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.